Assalamualaikum semua ya. Minta maaf banyak-banyak sebab drag sikit masa. Saya masih menunggu pengerusi ya. Kejap lagi kita akan mulakan. Sabar sikit lagi. Syakir dengan Syazwana standby. Dah ada dalam kan? Ada cik ada. Okay, thank you Syakir. Syazwana. Ya Encik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, kita dah mula siaran dah Cik Kay? Sekejap Syakir, standby Syakir. Dah ada kan Syakir? Okay, standby. Ya saya. Okay, teknikal semua. Okay, dah boleh mula Okay, Dr. Ju on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sirih junjung adat budaya, gambir pinang semua diikat. Salam Kombayu di ruang maya, warisan Nusa bersama martabat. Aksara disusun menjadi madah, bicara dilontar penuh hemah. Kampus KBM ilmu diimarah, dikongsi bersama minda bercambah. Selamat menyertai Konvensyen Bahasa Melayu Konbayu 2021, anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Konvensyen ini berlangsung selama 3 hari, iaitu bermula
27 Julai hingga 29 Julai 2021 secara dalam talian. Tema Konbayu 2021 bersama memertabatkan pendidikan bahasa Melayu. Bagi pihak penganjur, kami mengalu-alukan kebersamaan dan keberadaan para pembentang serta para peserta secara maya dalam menjayakan Konbayu 2021. Baik, para pembentang kerja kertas ilmiah dan sidang maya yang dihormati sekalian. Berikut dibacakan format pembentangan. Pertama, pembentangan setiap kertas kerja, kertas ilmiah akan dimulakan dengan tayangan rakaman yang telah dimuat naik dalam durasi 10 minit. Seterusnya, sesi soal jawab selama 5 minit akan diadakan selepas setiap tayangan pembentangan berakhir. Dan seterusnya, pembentangan kertas kajian yang berikutnya bermula selepas sesi soal jawab tersebut berakhir. Dan akhirnya, semua pembentang perlu berada dalam saluran ini sehingga selesai soal jawab bagi pembentangan masing-masing. Baik. Seterusnya, sidang maya yang dihormati, untuk makluman semua, sebanyak 7 kertas kajian ilmiah akan dibentangkan menerusi saluran ini pada petang ini. Pembentangan tersebut merangkumi subtema yang telah ditetapkan. Sesi pembentangan akan dimulakan sekarang. Baik, dengan itu, majlis dengan berbesar hati mempersilakan pembentang pertama, iaitu saudara Muhammad Nazmi bin Muhammad Jamil bersama-sama ahli kumpulannya yang terdiri daripada Dr. Siti Halimah binti Muhammad Yasin, Alia Awilah binti Muhammad Nasruddin, Alia Akilah binti Muhammad Nasruddin. Baik, oleh itu untuk membentangkan tajuk kertas ilmiah tahap pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dalam kalangan guru bahasa Melayu sekolah rendah. Tanpa membuang masa, dipersilakan kumpulan yang pertama ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Jamil. Bersama dengan Dr. Siti Halimah binti Muhammad Yasin. Tajuk kajian yang dilaksanakan ialah tahap pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dalam kalangan guru bahasa Melayu sekolah rendah. Pengenalan. Bahagian pembangunan kurikulum 2014 dan Kemajuan Pendidikan Malaysia 2013, KEBAT merupakan salah satu komponen utama dalam kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. KEBAT juga ialah pengaplikasian pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat sesuatu perkara. Menurut Ismail, Siddiq dan Mahbib 2015, KEBAT merupakan salah satu daripada 6 aspirasi dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 untuk melahirkan murid yang mampu bersaing di peringkat global. Penyataan masalah. Yang pertama adalah guru banyak membukakan soalan yang tertumpu kepada aras rendah saja, iaitu pengetahuan dan kefahaman saja. Penyataan ini menurut Zamri dan Nuraza 2011. Menurut Muslihah Salma 2010, pengajaran guru yang tidak sistematik dan tidak berkesinambungan dengan pelajaran sebelumnya menyebabkan murid tidak mampu menggunakan KEBAT. Seterusnya, terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti tahap pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dalam kalangan guru bahasa Melayu dari aspek perancangan. Yang kedua, mengenal pasti tahap pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dalam kalangan guru bahasa Melayu dari aspek pedagogi. Dan yang ketiga, mengenal pasti tahap pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan guru bahasa Melayu dari aspek pentadsiran. Jadi terdapat 3 objektif kajian dari aspek perancangan, pedagogi dan juga pentadsiran. Terdapat juga 3 persoalan kajian. Yang pertama, apakah tahap pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dalam kalangan guru bahasa Melayu dari aspek perancangan? Yang kedua, apakah tahap pelaksanaan KEBAT
dalam kalangan guru bahasa Melayu dari aspek pedagogi. Dan yang ketiga, apakah tahap pelaksanaan kebat dalam kalangan guru bahasa Melayu dari aspek pentaksiran. Ini adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini diadaptasi daripada kajian Nur Fariza dan Nur Fadilah 2018. Kajian ini juga menggunakan model taksonomi Bloom sebagai panduan menjalankan kajian. Seterusnya, metodologi kajian. Reka bentuk kajian. Kajian ini adalah kajian tinjauan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pesanan yang digunakan adalah pensampelan bertujuan. Responden kajian yang diambil adalah seramai 36 orang guru bahasa Melayu. Dan ciri-ciri yang diperlukan adalah guru yang pernah menyertai kursus berkaitan dengan kebat. Bagi instrumen kajian pula, kajian ini menggunakan borang soal selidik. Borang soal selidik ini juga diadaptasi daripada kajian Nur Fariza dan Nur Fadilah 2018. Terdapat 4 bahagian dalam soal selidik, iaitu yang bahagian A, demografi, mempunyai 7 soalan, bahagian B, 10 soalan, bahagian C, 10 soalan, dan bahagian D, banyak 5 soalan. Bagi prosedur pengumpulan data, yang pertama, mendapat kelulusan tajuk daripada penyelia. Yang langkah kedua adalah memohon kebenaran daripada pihak IPG kampus dan sekolah. Langkah yang ketiga adalah menjalankan kajian rintis. Dan langkah yang keempat, menjalankan kajian sebenar. Dan langkah yang terakhir ialah mengumpul semula borang soal selidik. Bagi prosedur penganalisisan data, langkah yang pertama, memastikan semua soalan dijawab oleh responden. Yang kedua, data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS. Dan analisis, dan saya menggunakan analisis deskriptif, iaitu pada bahagian A, peratus dan kekerapan. Bahagian B, C dan D, analisis menggunakan min dan CCMPY. Untuk dapatan kajian, bagi menjawab soalan kajian 1, iaitu apakah tahap pelaksanaan kebat dalam kalangan guru bahasa Melayu dari aspek perancangan. Soalan yang pertama mendapat memperoleh nilai min 3.69, CCMPY 0.467, berada pada tahap tinggi, iaitu soalan yang pertama, saya merancang pengajaran untuk mengajar kebat. Bagi item soalan yang kelima, saya menggunakan kata kerja kebat mencipta dalam perancangan, memperoleh nilai min sebanyak 3.25 dan CMPY 0.500, berada pada tahap sederhana. Untuk soalan ini memperoleh nilai min keseluruhan iaitu 3.49 dan CCMPY 0.95, iaitu berada pada tahap sederhana. Seterusnya, soalan kajian yang kedua, apakah tahap pelaksanaan kebat dalam kalangan guru bahasa Melayu dari aspek pedagogi, memperoleh nilai keseluruhan 3.43, CCMPY 0.59 dan berada pada tahap sederhana. Untuk item yang berada pada tahap tinggi, iaitu item yang ke-8, saya menggunakan bentuk grafik dalam PDP, memperoleh nilai min 3.69, CMPY 0.504. Terdapat 2 item yang memperoleh nilai min yang terendah, iaitu
Pada item yang kedua dan ketiga, saya menggunakan strategi pembelajaran berasaskan projek, dan item yang ketiga, saya menggunakan strategi berasaskan inquiry. Untuk dapatan kajian yang ketiga, untuk menjawab persoalan yang ketiga, iaitu apakah tahap pelaksanaan kebat dalam kalangan guru bahasa Melayu dari aspek pentafsiran pula memperoleh nilai min keseluruhan 3.55, sisian piawai 0.591 dan berada pada tahap tinggi. Item yang kedua, iaitu saya menilai perkembangan murid dalam kebat memperoleh nilai min 3.69, sisian piawai 0.525 dan berada pada tahap tinggi. Manakala item yang keempat, saya menyediakan peluang kepada murid untuk merumuskan apa yang telah dipelajari di setiap sesi pembelajaran memperoleh nilai min 3.47, sisian piawai 0.506 dan berada pada tahap sederhana. Kesimpulan kajian secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa tahap pelaksanaan kebat dalam kalangan guru bahasa Melayu dari aspek rancangan dan pedagogi adalah berada pada tahap sederhana, manakala dari aspek pentafsiran pula berada pada tahap yang tinggi. Guru adalah sebagai pelaksana, dapat disimpulkan telah melaksanakan kebat dalam PDP di bilik darjah. Dan kesimpulan yang terakhir adalah kajian ini juga telah menjawab ketiga-tiga persoalan kajian. Implikasi kajian, terdapat 3 implikasi, iaitu yang pertama, kajian ini adalah memberi pengetahuan kepada pihak KPM tentang pelaksanaan kebat di sekolah rendah. Yang kedua, untuk pihak bahagian pembangunan kurikulum BPK dapat memantau pelaksanaan PDP berunsurkan. Baik, terima kasih. Selesai sudah pembentangan daripada peserta yang pertama kita tadi. Jadi sesi kita ini kita buka kepada sesi soal jawab. Sekiranya ada persoalan daripada para peserta dalam sesi ini dipersilakan, tuan-tuan, puan-puan. Baik, soalan yang pertama berbunyi, ya. Okey, daripada dapatan kajian min, kita tengok min yang diperoleh itu adalah tinggi semua. Jadi apakah cadangan bagi penambahbaikan dalam pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan guru bahasa Melayu sekolah rendah ini? Itu jadinya kita mungkin kita soalan ini ditujukan kepada para pembentang untuk kertas yang pertama sini, iaitu maksudnya adakah sebarang cadangan untuk penambahbaikan bagi kebat, pelaksanaan kebat di sekolah rendah oleh guru bahasa Melayu. Dipersilakan para pembentang yang kumpulan yang pertama untuk soalan ini. Mungkin ya kita dapati mungkin ada banyaklah cadangan penambahbaikan yang dicadangkan oleh kumpulan ini dalam konteks untuk pelaksanaan kebat di sekolah. Jadi cadangan tersebut telah pun dimuat naik dalam konvensyen kita ini, Konbayu. Jadi bolehlah kita sama-sama untuk menyimak data tersebut dalam konvensyen kita nanti ini. Baik. Okey, nampaknya tiada soalan lain yang dikemukakan. Jadi selesai sudah pembentangan bagi kumpulan yang pertama. Terima kasih diucapkan kepada
Saudara Muhammad Nazmi bin Muhammad Jamil atas pembentangan beliau tadi bersama ahli-ahli kumpulannya. Baik, jadi dengan itu tanpa melengahkan masa para hadirin sekalian, kita menjemput pula pembentang yang kedua bagi sesi kita pada petang ini. Jadi dipersilakan saudara Aiman Haziq bin Hamzah dengan ahli kumpulan yang terdiri daripada Dr. Azman bin Rahmat, okay, bagi membuat pembentangan dengan tajuk tahap kefahaman murid tahun 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada para penilai pada hari ini dan juga para penonton sempena seminar pembentangan penyelidikan Konvensyen Bahasa Melayu Konbayu tahun 2021 anjuran IPG Kampus Bahasa Melayu. Saya Aiman Haziq bin Hamzah dan juga pensyarah penyelia iaitu Dr. Azman bin Rahmat akan membentangkan tajuk kajian yang telah dihasilkan iaitu tahap kefahaman murid tahun 6 terhadap nilai keindahan pantun dalam pengajaran bahasa Melayu daripada persepsi guru suatu tinjauan. Tuan-tuan dan puan-puan, minta daun ku beri daun, dalam daun buah bidara. Minta pantun ku beri pantun, dalam pantun ada bidara. Dalam kita mengenali seni sastera pantun ini, perlu difahami bahawa pantun juga harus disaluti dengan elemen estetika atau difahami sebagai elemen keindahan. Elemen keindahan ini telah digariskan oleh Muhammad Haji Saleh dalam teori putika sastra Melayunya, iaitu ada 3. Yang pertama, iaitu bunyi-bunyi rima, yang kedua pemilihan diksi dan yang ketiga ialah penyampaian maksud. Kajian-kajian seperti Zakbah, Hamka, Anas Haji Ahmad dan ini seperti Luqman Abdul Samad dan Asmati Ahmad, Nurdiana Hamzah et al. 2019 telah memperakui bahawa ciri-ciri keindahan pantun itu dilihat daripada 3 elemen yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Namun mulanya timbul persoalan, apakah tahap kemampuan murid dalam melihat unsur nilai keindahan pantun ini yang mereka pelajari dan dihayati dalam PDPC Bahasa Melayu itu dapat diikuti atau difahami ataupun sebaliknya. Jadi ada beberapa pernyataan yang telah saya gariskan daripada kajian-kajian lampau yang telah diselidik dari semasa ke semasa. Antaranya ialah seperti Nurdiana Hamzah et al. Tahun 2019 mendapati murid tahap 1 tidak dapat mengecam aspek estetika dan keindahan pada pantun yang disampaikan. Namun, kemampuan murid pada tahap ini memang agak sukar untuk kita mengukur pandangan mereka dalam menilai unsur keindahan pantun itu dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu berbanding murid di tahap 2. Ada juga kajian seperti Rashidah Muhammad tahun 2018 telah menjalankan kajian pada murid tingkatan 2 dalam melihat unsur keindahan pantun berdasarkan flora dan fauna. Ada juga kajian-kajian yang menggunakan teori puitika sastra Melayu oleh Muhammad Haji Saleh itu lebih berbentuk konsep, tema, metafora dan falsafah semata-mata yang menerusi secara pantun, melihat pantun secara terus. Namun masih tidak ada lagi kajian yang menjalankan untuk mengukur tahap kefahaman murid tahun 6 terutamanya untuk melihat nilai keindahan pantun itu dalam sesi pengajaran yang telah diterapkan oleh guru. Jadi saya telah meninjau ataupun membuat soal selidik kepada guru-guru yang mengajar murid tahun 6 bahasa Melayu untuk mengenal pasti adakah murid mereka telah mengkaji, telah mendapat, mengetahui, memahami nilai keindahan pantun itu atau sebaliknya. Jadi ini adalah objektif kajian yang telah saya gariskan. Yang pertama ialah mengenal pasti tahap kefahaman murid tahun 6 terhadap unsur bunyi-bunyi rima sebagai nilai keindahan pantun. Dan kedua ialah mengenal pasti tahap kefahaman murid tahun 6 terhadap unsur penggunaan diksi. Dan yang terakhir sekali ialah mengenal pasti tahap kefahaman murid tahun 6 terhadap unsur penyampaian maksud. Daripada objektif itulah keluarnya persoalan kajian. Apakah tahap kefahaman murid terhadap unsur bunyi-bunyi rima sebagai nilai keindahan pantun dan pengiran bahasa Melayu? Dan seterusnya, apakah tahap kefahaman murid terhadap unsur penggunaan diksi dan seterusnya? Apakah tahap kefahaman murid terhadap unsur penyampaian maksud sebagai nilai keindahan pantun dalam pengajaran bahasa Melayu? Untuk saya mencapai objektif dan persoalan kajian ini, saya telah menghasilkan kerangka konseptual bermula daripada objektif turun kepada kumpulan sasaran saya iaitu guru bahasa Melayu tahun 6. Daripada guru bahasa Melayu tahun 6 itu kita akan melihat mendapat data ataupun respon terhadap guru itu untuk menyatakan, untuk memberi jawapan untuk mudah kita fahami, beri jawapan apakah murid mereka telah
telah dapat memahami, telah mencapai tahap kefahaman murid, tahap kefahaman terhadap nilai keindahan pantun ataupun sebaliknya. Kita pecahkan analisis data kepada 3 elemen yang telah digariskan oleh teori pendidikan sastra Melayu, iaitu bunyi-bunyi rima, penggunaan diksi dan juga penyampaian maksud. Daripada pecahan itulah kita akan mencapai min dan sis yang piawai untuk pasti memberi jawapan adakah murid mencapai ataupun. Jadi, untuk melaksanakan kajian ini, saya telah menggunakan beberapa metodologi kajian. Yang pertama, dari segi reka bentuk kajian, saya telah menggunakan pendekatan kuantitatif dan kaedah tinjauan. Dari segi persimpanan pula, saya telah menggunakan 44 buah sekolah daerah pertanian utama. Dalam 44 buah sekolah itu, terdapat 88 orang guru bahasa Melayu tahun 6 telah dikumpulkan. Dan daripada 88 orang itu, kita telah mengambil persimpanan seramai 72 orang menggunakan aplikasi Rawsoft untuk mendapat jumlah sampel yang tepat. Saya menggunakan sampel dipilih secara teknik rawak mudah. Untuk instrumen kajian ini, instrumen saya telah menggunakan soal selidik yang telah diadaptasi oleh Nordiana Hamzah et al. Pada tahun 2019 dan soal selidik itu telah dipecahkan kepada 4 konstruk yang utama, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan juga bahagian D. Okey? Empat bahagian inilah akan memberi jawapan kepada kita pada hujung kajian nanti. Maklum bala responden berdasarkan pemilihan skala Likert. Skala Likert dipecahkan kepada 5, iaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat. Okey, dari segi kesahan saya merangkumi kesahan kandungan dan juga kesahan muka. Melibatkan 3 orang pakar, iaitu pakar bidang, pakar teknologi dan juga pakar bahasa. Saya juga telah mencapai nilai purata ataupun Contest Validity Index CVI menggunakan Konskapa, iaitu mencapai 1, bermaksud boleh diguna pakai dengan 3 jumlah pakar yang telah diambil daripada rujukan Polit dan Beck pada tahun 2006. Berpindah pula kepada kebolehpercayaan. Saya telah menjalankan kajian rintis kepada sampel di daerah Kuala Selangor. Data yang diperoleh diproses menggunakan analisis kebolehpercayaan Chromebase Alpha menggunakan SPSS versi 2026. Hasilnya saya telah mencapai nilai interpretasi skor Alpha Chromebase 0.91, iaitu item sangat baik dan mencapai konsistensi yang tinggi. Untuk proses analisis data, saya menggunakan analisis deskriptif sahaja. Data dimasukkan ke dalam SPSS untuk mendapat frekuensi, peratus, komen dan juga sistem piawai. Dan hasil kesemua interpretasi komen itu saya merujuk kepada kajian yang lepas, iaitu Haizuran tahun 2013, kerana dia juga telah menggunakan skala Likert 5 dan interpretasi mereka dipecahkan kepada 3 bahagian sahaja, iaitu rendah, sederhana dan juga. Dari segi proses pengumpulan data, pada mulanya saya akan memohon surat kebenaran daripada pihak MPG kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan Pentadbiran Sekolah. Seterusnya saya akan menapasti jumlah sekolah rendah dan jumlah guru tahap BM tahun 6 di daerah pertanian utama. Seterusnya saya akan memilih sampel kajian secara rawak mudah, dan apabila saya telah mendapat sampel, saya akan memberi taklimat ringkas kepada guru mengenai tujuan dan objektif kajian. Dan seterusnya saya akan mengedarkan borang soal selidik menggunakan Google Form, dan sekali saya akan mengumpul dan menganalisis data hasil daripada maklum balas guru menerusi Google Form yang telah diberikan itu. Okey, hasilnya terdapat beberapa data kajian yang telah dihasilkan ataupun telah dikumpulkan dan dirumuskan. Untuk soalan yang pertama, kita lihat, apakah tahap kefahaman murid tahun 6 terhadap unsur bunyi-bunyi rima sebagai nilai keindahan pantun dalam pengajaran bahasa Melayu? Hasil daripada responden guru-guru yang mengajar murid tahun 6 itu sendiri, secara keseluruhannya kita telah mencapai interpretasi min yang tinggi, iaitu antara 3.67 hingga 5.00. Jadi ibarat yang diklasifikasikan interpretasi keseluruhannya tinggi, seperti murid dapat menapasti bunyi-bunyi rima, murid dapat didedahkan dengan penerapan susunan rima pantun yang tepat, AB, murid berasa seronok dalam pengajaran kerana susunan bunyi rima ni yang unik, dapat beradaptasi rangkap-rangkap pantun kepada nyanyian lagu kerana bunyi-bunyi rima yang berselang-seli dan sebagainya. Kesemua ini telah menunjukkan bahawa murid sebenarnya memang betul-betul menguasai dan mengetahui elemen keindahan itu dari segi bunyi-bunyi. Sebenarnya kita dapat lihat dari segi
Soalan yang kedua, apakah tak kefahaman murid terhadap unsur penggunaan diksi sebagai nilai kaitan pantun dalam pengajaran bahasa Melayu secara puratannya mencapai interpretasi yang tinggi dan juga yang sederhana. Tetapi apabila kita lihat semula, capaian ini amatlah memuaskan kerana dari segi pada peringkat sekolah rendah telah mencapai interpretasi yang sebegini, cukup memberangsangkan untuk kita mengetahui bahawa murid sudah pun mengetahui penggunaan diksi seperti bunyi flora dan penggunaan unsur flora dan fauna, adanya dapat menterjemahkan makna tersirat pada pantun daripada penggunaan diksi-diksi yang diterapkan, dapat membuat pelambangan daripada diksi-diksi pantun yang dipelajari seperti lambang kesedihan, kasusian dan sebagainya. Jadi itu telah cukup memberi keyakinan kepada kita bahawa murid telah menguasai nilai keindahan pantun dari segi pemilihan. Untuk soalan yang ketiga, apakah tak kefaham murid terhadap unsur penyampaian makna sebagai nilai keindahan pantun dan penyampaian bahasa Melayu, kita dapat juga hasil interpretasi yang begitu tinggi dalam semua item yang telah dikemukakan. Seperti murid dapat memahami nilai-nilai pengajaran, murid dapat menerangkan semula maksud sebenar pantun, murid dapat menjawab soalan kefahaman berkaitan dengan pantun dan sebagainya lagi. Semua ini adalah hasil daripada makna daripada guru yang mengajar. Mana mungkin guru itu memberi respon yang tinggi, melainkan muridnya mereka telah melihat sendiri hasil kerja murid yang telah diberikan berkaitan dengan pengajaran pantun. Okey. Baik, terima kasih diucapkan kepada pembentang yang kedua tadi, saudara Aiman Haziq Hamzah. Baik, sekarang kita persilakan pula untuk sesi soal jawab daripada para peserta yang mengikuti sesi kita pada kali ini. Dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi soal jawab kita. Jadi kepada saudara Aiman, mungkin mengapakah pemilihan pantun ini dipilih berbanding dengan pemilihan bentuk-bentuk puisi yang lain dalam pengajaran guru di sekolah? Mungkin ada keistimewaannya penggunaan pantun ni. Bagaimana pendapat saudara Aiman? Okey, terima kasih Dr. Joharia. Okey, berdasarkan soalan yang diberikan oleh doktor, saya disebab antara rasional dan objektif saya memilih seni puisi tradisional pantun ini apabila kita melihat kajian-kajian lepas yang menunjukkan bahawa sama ada seluruh masyarakat negara kita maupun termasuk murid di sekolah rendah itu sendiri, dia lebih dekat dengan seni puisi tradisional pantun berbanding dengan syair, gurindam, seloka, terongga dan sebagainya. Memang diselipkan puisi-puisi yang lain, tetapi yang agak ketara yang kita mungkin digunakan dalam dalam rutin harian, kegunaan seharian dalam majlis pertunangan, majlis dalam pertandingan dan sebagainya, banyak mengetengahkan puisi tradisional pantun ini. Jadi saya kira murid-murid lebih dekat dengan seni puisi pantun ini dan kita boleh kaji dengan lebih mudah dan secara jelasnya dapatlah dapatan yang kita ingin cari itu. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih saudara Aiman. Ya, begitu tuntasnya kita lihat ya penggunaan pantun yang kita harap kita dapat teruskan lagi sebagai memperkayakan seni bahasa kita. Baik, terima kasih saudara Aiman. Baik, tanpa membuang terima kasih, tanpa buang masa, kita teruskan lagi sesi pembentangan kita ini dengan mempersilakan pembentang yang ketiga untuk membuat pembentangan beliau dengan tajuk Pedagogi Bahasa Melayu Visible Thinking Rutin dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Jadi tanpa membuang masa, dipersilakan dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Pembentangan Kertas Kerja Ilmiah Konbayu 2021. Assalamualaikum dan selamat sejahtera yang dihormati barisan penilai serta para hadirin yang dihormati sekalian. Saya Nur Azura binti Muhammad mewakili ahli kumpulan yang lain akan membentang kajian ilmiah kumpulan kami yang bertajuk Pedagogi Bahasa Melayu Visible Thinking Routine dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.
Saya akan memfokuskan kepada 6 tajuk utama iaitu pengenalan, objektif kajian, tujuan dan persoalan kajian, metodologi dapatan kajian dan kesimpulan atau cadangan. Visible thinking routine atau rutin berfikir visual adalah berdasarkan kepada beberapa teori, pendekatan dan strategi yang bertujuan untuk mengintegrasikan pengembangan pemikiran murid-murid dalam pembelajaran. Visible thinking routine ini memberi pendedahan kepada proses rutin berfikir yang berkualiti dalam membantu pemikiran murid agar dapat dilihat dengan jelas. Pendekatan pedagogi ini sangat berguna kerana kemahiran berfikir dalam proses PDPC mempengaruhi perkembangan pemikiran seseorang murid dari aspek cara belajar, kepantasan dan keberkesanan pembelajarannya. Menurut pandangan Golam 2017 yang mengatakan pelaksanaan rutin berfikir di dalam kelas sangat memberi inspirasi kepada pembelajaran dan memberi peluang yang lebih luas kepada murid-murid untuk menyoal, memberi pandangan dan mengemukakan idea. Justru itu, kajian ini dijalankan bagi meninjau tahap penguasaan kemahiran berfikir dalam kalangan murid dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah dengan menggunakan visible thinking routine. Berdasarkan penyertaan masalah, kajian ini bertujuan untuk menyelidik tahap penguasaan kemahiran berfikir murid dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. 4. Objektif utama kajian ini ialah: pertama, melihat amalan kemahiran berfikir semasa pembelajaran bahasa Melayu. Kedua, menentukan tahap penguasaan kemahiran berfikir murid semasa menyelesaikan tugasan bahasa Melayu. Ketiga, menentukan keberkesanan strategi pembelajaran bahasa Melayu menggunakan visible thinking routine di dalam kelas. Seterusnya, mengenal pasti cabaran dalam melaksanakan visible thinking routine dalam kalangan murid sederhana. Keempat-empat objektif ini akan menjawab kepada persoalan kajian. Kaedah kajian telah dilaksanakan terhadap 40 orang murid dari 4 kelas yang berbeza dengan menggunakan 4 rutin berfikir iaitu: pertama, think, pair, share. Rutin ini dijalankan secara berpasangan atau berkumpulan. Langkah-langkah yang dilakukan ialah rutin ini memerlukan murid berfikir secara individu, kemudian berkongsi pendapat dengan pasangan dan seterusnya perbincangan di dalam kelas. Kedua, think, puzzle, explore. Melatih murid menghasilkan idea, rasa ingin tahu dan murid merancang untuk bertanya. Antara langkahnya ialah rutin ini memerlukan murid berfikir berdasarkan topik yang diberikan. Kemudian, guru bersoal jawab dengan murid dan murid meneroka untuk mendapatkan maklumat. Yang ketiga, see, think, wonder. Membantu murid menganalisis gambar, bertanyakan soalan dan membimbing mereka untuk berfikir. Langkahnya adalah murid diberi bahan rangsangan seperti gambar atau jadual. Kemudian, murid berfikir dengan menyatakan pendapat. Akhir sekali, chalk talk. Chalk talk ini menggalakkan murid menjana dan memperkukuhkan idea secara berstruktur. Langkah adalah murid diberi satu tajuk, kemudian bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat. Murid menyatakan idea secara individu atau berkumpulan. Tuan-tuan dan puan-puan, berikut adalah dapatan kajian dari 4 rutin, think, pair, share, think, puzzle, explore, see, think, wonder dan chalk talk. Dapatan kajian bagi rutin think, pair, share menunjukkan pencapaian murid dalam aspek tanda baca, jawapan lengkap dan soalan aras tinggi menunjukkan peratus peningkatan. Seterusnya, bagi rutin think, puzzle, explore pula, aspek yang dinilai iaitu tanda baca, struktur ayat dan isi turut meningkat. Ini menjawab kepada objektif kajian iaitu penguasaan kemahiran berfikir murid bertambah baik. Bagi rutin see, think, wonder pula, dari aspek tanda baca, isi tersurat dan tersirat serta struktur ayat menunjukkan peningkatan yang ketara. Ini menunjukkan keberkesanan strategi pembelajaran menggunakan VTR di dalam kelas. Akhir sekali, bagi rutin chalk talk,
dalam aspek tanda baca struktur ayat, isi dan huraian ayat menunjukkan peratus peningkatan memberangsangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, secara globalnya, WTR ini telah menjawab keempat-empat persoalan kajian. Persoalan pertama, WTR ini telah menggalakkan kemahiran berfikir melalui kepelbagaian soalan. Persoalan kedua, tahap penguasaan murid semakin meningkat selepas menggunakan WTR. Persoalan ketiga, murid lebih berminat dan seronok dalam belajar kerana mempraktikkan kemahiran rutin berfikir ini. Persoalan yang keempat, walaupun terdapat cabaran pada peringkat awal, namun selepas rutin ini dipraktikkan, murid semakin aktif dan memberikan respon dengan baik. Kesimpulan daripada kajian ini, keberkesanan penggunaan visible thinking rutin dalam kalangan murid adalah tinggi. Justru, guru-guru digalakkan untuk memudayakan penggunaan visible thinking rutin dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Penggunaan WTR dengan lebih kerap diharapkan dapat melahirkan murid-murid yang lebih berdaya saing, kreatif dan dapat menyelesaikan sesuatu masalah dengan lebih berkeyakinan. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kumpulan pembentang tadi. Inilah kita baru didedahkan ya dengan ilmu yang baru yang sepatutnya kita kongsi bersama-sama. Jadi terima kasih kepada kumpulan pembentang tadi yang telah mengetengahkan tajuk untuk PDP kita dalam era semasa ini. Baik, kita buka kepada sebarang sesi soal jawab sekiranya ada dari tuan-tuan dan puan-puan, dipersilakan. Okey. Baik, kemungkinan ya soalan daripada yang kita peroleh, mungkin ada yang bertanya, boleh atau tidak kita, maksudnya kita jelaskan secara lebih berfokus. Maksudnya kita ringkaskan, memperincikan ringkasan perincian bagi elemen-elemen rutin yang diperkatakan tadi itu. Maksudnya kita jelaskan secara ringkas apa yang kita pemahaman berkenaan dengan think pair, kemudian think puzzle, explore dan see think wonder. Sekiranya bolehlah secara ringkas daripada pembentang kita, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk think pair share, semua maklum kan, rutin ini adalah rutin yang baru. Jadi saya jelaskan dekat sini, rutin ini dilaksanakan secara berpasangan atau berkumpulan. Murid berfikir secara individu, berkongsi pandangan dengan pasangan, dan untuk think puzzle explore pula, dia boleh melatih murid menghasilkan idea, melatih perasaan ingin tahu, untuk merancang dan untuk bertanya lebih lagi dalam sesuatu pembelajaran. Murid berfikir berdasarkan topik yang telah dapat daripada guru untuk bersoal jawab dan mereka meneroka untuk mendapatkan jawapan. Seterusnya, see think wonder. See think wonder ni lah murid diberi bahan rangsangan, murid berfikir dengan menyatakan pendapat masing-masing. Dan yang keempat adalah chalk talk. Chalk talk ni memang senang sekali lah dan boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Murid menjana idea secara berstruktur, dengan menyatakan idea secara individu ataupun berkumpulan. Yang ni biasanya guru bahasa Melayu akan melaksanakannya di dalam kelas, sama ada secara sedar atau rutin ini dah lama dah, lama dahulu dah buat dah.
Cuma kita tak tahu je yang tu adalah rutin chalk talk. Okey, sekian. Baik, terima kasih atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat ya bagi kita dalam era pengajaran dan pembelajaran ini bagi dalam dunia pendidikan. Baik, terima kasih sekali lagi panel pembentang yang dengan memaparkan tajuk yang sangat menarik ya. Baik, para hadirin sekalian, kita teruskan lagi sesi pembentangan kita dengan menjemput pembentang yang seterusnya, iaitu saudari Nur Faikah Nasuha binti Muhammad Zafrullah dengan tajuk Kesalahan Mekanis dalam Penulisan Bahasa Melayu Murid Tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Taman Melati. Satu kajian kes. Jadi dipersilakan Nur Faikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para panel penilai dan juga semua yang menonton dan menyertai Konvensyen Bahasa Melayu tahun 2021 Anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Saya, Nur Faikah Nasuha binti Muhammad Zafrullah bersama pensyarah pembimbing saya, Dr. Azman bin Rahmat, akan membentangkan mengenai kajian yang telah saya hasilkan iaitu Kesalahan Mekanis dalam Penulisan Bahasa Melayu Murid Tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Taman Melati, satu kajian kes. Berikut merupakan penyataan masalah di dalam kajian saya. Pengesanan berlakunya banyak kesilapan mekanis melibatkan ejaan, penggunaan huruf besar dan huruf kecil serta kesilapan dalam penggunaan tanda baca telah dilakukan oleh murid-murid di dalam penulisan karangan mereka. Zamri Mahmud dan Muhammad Amin MB di dalam kajiannya mendapati bahawa responden paling banyak melakukan kesalahan aspek mekanis dalam penulisan karangan. Awang Sarian pula mendapati bahawa ramai pelajar gagal mendapat pencapaian yang baik dalam kertas bahasa Melayu kerana faktor kesalahan bahasa. Muhammad Daud Yusof pula mendapati kesilapan ejaan merupakan satu daripada bentuk kesilapan yang agak serius dalam kajian yang dijalankan oleh beliau. Baiklah, berikut merupakan objektif dan soalan kajian saya. Objektif kajian saya yang pertama, mengenal pasti jenis dan kekerapan kesalahan mekanis dalam penulisan bahasa Melayu bagi murid tahun 5. Saya juga ingin mengenal pasti sejauh manakah sikap murid tahun 5 di dalam sesi PDP kemahiran menulis bagi mata pelajaran bahasa Melayu mempengaruhi kesalahan mekanis dalam penulisan bahasa Melayu mereka. Soalan kajian saya yang pertama, apakah jenis dan kekerapan kesalahan mekanis dalam penulisan bahasa Melayu murid tahun 5, dan yang kedua, sejauh manakah sikap murid tahun 5 dalam sesi PDP kemahiran menulis mata pelajaran bahasa Melayu mempengaruhi kesalahan mekanis dalam penulisan bahasa Melayu mereka. Baiklah, kita pergi pula kepada kerangka konseptual kajian yang telah saya bina berdasarkan kerangka konseptual kajian yang sesuai digunakan untuk penyelidikan kualitatif. Saya telah menyatakan objektif kajian, teori kajian, kaedah analisis menggunakan triangulasi data dan triangulasi kaedah serta dapatan kajian yang telah saya peroleh. Teori kajian saya menggunakan teori analisis kesilapan bahasa koda pada tahun 1981 yang menunjukkan bahawa murid melakukan kesalahan kerana dua keadaan, sama ada kecuaian ataupun kurangnya ilmu pengetahuan. Metodologi kajian saya iaitu dari segi persempelan, saya telah menggunakan persempelan bertujuan dengan memilih responden yang mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai dengan fokus kajian saya. Responden dalam kalangan murid telah saya pilih berdasarkan ciri yang sama, iaitu belajar di dalam kelas yang sama. Kemudian saya pilih semula berdasarkan fokus kajian saya, iaitu saya melakukan pemilihan berdasarkan analisis karangan mereka. Responden dalam kalangan guru pula saya pilih berdasarkan ciri-ciri yang sama, iaitu mereka telah mengajar responden sekurang-kurangnya selama 1 tahun. Hal ini untuk mengukuhkan lagi data kerana mereka lebih mengenali murid tersebut setelah mengajar selama 1 tahun di dalam kelas. Instrumen kajian yang telah saya bina menggunakan triangulasi kaedah dan triangulasi data. Yang pertama ialah kaedah analisis dokumen. Saya telah membina instrumen senarai semak analisis dokumen. Untuk kaedah pemerhatian pula, saya telah membina instrumen senarai semak pemerhatian, dan juga untuk kaedah temu bual, saya telah membina instrumen soalan struktur temu bual. Untuk mewujudkan kesahan dan kebolehpercayaan di dalam kajian saya ini, instrumen-instrumen yang telah saya bina telah saya serahkan kepada pakar untuk disahkan sebelum saya gunakan untuk mendapatkan data kajian saya.
Untuk prosedur pengumpulan data pula, yang pertama, pembinaan instrumen yang menggunakan triangulasi kaedah dan data. Yang kedua, pengesahan pakar untuk instrumen yang telah saya bina. Setelah pakar telah mengesahkan instrumen saya telah membuat permohonan kebenaran untuk menjalankan kajian di Sekolah Kebangsaan Taman Melati, Kuala Lumpur. Setelah mendapatkan kebenaran, saya telah menganalisis karangan murid di dalam satu kelas yang sama untuk saya melaksanakan pemilihan responden dalam kalangan mereka. Kemudian, saya telah melaksanakan pemerhatian sesi PDP bagi kemahiran menulis sebanyak 3 kali terhadap murid-murid yang telah saya pilih. Seterusnya, saya telah menemubual 2 orang responden dalam kalangan guru yang telah mengajar mereka selama 1 tahun mengenai sikap mereka di dalam kelas. Untuk proses analisis data pula, yang pertama, saya telah menganalisis karangan murid di dalam kelas tersebut menggunakan teori koda. Seterusnya, saya mengenal pasti responden yang bersesuaian dengan fokus kajian saya. Kemudian, saya melakukan pemerhatian terhadap sikap responden-responden tersebut di dalam kelas. Seterusnya, saya menghubungkaitkan antara kedua-dua dapatan data sebagai rumusan awal sebelum saya mentranskripkan temubual responden dalam kalangan guru bagi mendapatkan data mengenai sikap mereka. Kemudian, saya menghubungkaitkan 3 data yang diperoleh bagi dapatan yang jitu. Jadi mari kita lihat dapatan kajian untuk soalan kajian pertama saya, iaitu mengenai jenis dan kekerapan kesalahan mekanis yang dilakukan oleh murid-murid. Murid A dan murid B secara keseluruhannya kita dapat lihat mereka banyak melakukan kesalahan mekanis dari segi ejaan, tanda baca dan juga huruf kecil dan huruf besar. Manakala murid C hanya melakukan kesalahan yang minimum dari segi ejaan dan tidak langsung melakukan kesalahan dari segi penggunaan tanda baca dan juga huruf kecil dan huruf besar. Murid D dan E pula kita lihat banyak melakukan kesalahan yang sama, iaitu dari segi ejaan, penggunaan huruf kecil dan huruf besar dan juga kesalahan tanda baca. Jadual berikut pula menunjukkan dapatan kajian bagi menjawab persoalan kajian saya yang kedua mengenai faktor sikap mereka di dalam sesi PDP kemahiran menulis dalam mata pelajaran Bahasa Melayu yang mempengaruhi kesalahan mekanis yang dilakukan oleh mereka. Saya telah membahagikan kepada 4 faktor sikap berdasarkan pemerhatian dan juga dapatan temu bual, iaitu penglibatan diri, kefokusan, tahap pengetahuan murid dan juga tahap kesediaan diri murid di dalam kelas. Jadi, berdasarkan kedua-dua dapatan kajian yang telah saya tunjukkan tadi, saya dapat rumuskan bahawa yang pertama, murid kerap melakukan kesalahan mekanis dalam penulisan bahasa Melayu mereka. Yang kedua, faktor sikap murid semasa sesi PDP kemahiran menulis sangat mempengaruhi kesalahan mekanis mereka. Yang ketiga, murid melakukan kesalahan mekanis yang kerap kerana faktor kecuaian dan juga faktor kurang penguasaan dalam penggunaan mekanis. Dan yang keempat, murid yang mempunyai sikap negatif di dalam kelas cenderung untuk melakukan kesalahan mekanis dengan lebih kerap. Implikasi kajian ini telah saya bahagikan kepada 3, iaitu implikasi teori, implikasi pengetahuan dan juga implikasi praktikal. Untuk implikasi teori, kajian ini telah menepati dapatan teori analisis kesilapan bahasa koda yang menyatakan bahawa murid boleh melakukan kesalahan kerana 2 keadaan, sama ada faktor kecuaian ataupun faktor kurangnya ilmu pengetahuan. Implikasi pengetahuan pula membuktikan bahawa kajian ini telah memenuhi kelompongan kajian-kajian lalu dengan mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam kemahiran menulis serta faktor sikap yang mempengaruhi kesalahan mekanis yang dilakukan. Implikasi praktikal pula menunjukkan bahawa kajian ini telah memberi kesedaran kepada guru untuk bertindak melaksanakan kemahiran menulis dengan lebih efektif. Menerusi dapatan kajian yang telah saya perolehi, saya telah mengemukakan beberapa cadangan kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, pihak sekolah, pihak guru dan juga pihak murid itu sendiri dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran terutamanya dalam kemahiran menulis bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, supaya dapat mengatasi kekerapan kesalahan mekanis yang dilakukan oleh murid-murid di dalam penulisan bahasa Melayu mereka. Saya juga ada mengemukakan beberapa cadangan kajian lanjutan kepada pengkaji yang akan meneruskan kajian ini. Yang pertama, pengkaji boleh melaksanakan kajian tindakan untuk mengenal pasti jalan penyelesaian bagi mengurangkan kesalahan mekanis yang dilakukan oleh murid. Yang kedua, pengkaji juga boleh menggunakan variasi kemahiran menulis dalam aspek lain, bukan sahaja aspek mekanis semata-mata.
Dan yang ketiga, pengkaji juga boleh menggunakan persempelan yang berbeza daripada kajian saya, contohnya dengan menggunakan responden dari kawasan luar bandar. Baiklah, selesai sudah pembentangan bagi hasil kajian ilmiah yang telah saya jalankan. Terima kasih kepada semua dan semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat buat semua yang mendengar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudari panel pembentang atas tajuk yang diperkatakan tadi berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran kita di sekolah ya. Baik, dipersilakan untuk sesi soal jawab kita daripada para penonton. Sekiranya ada, boleh sama-sama kita kongsikan dalam majlis ilmu kita ini. Baik, ahli panel. Mungkin tadi sudah diperjelaskan berkenaan dengan punca ataupun faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kesalahan mekanis dalam penulisan bahasa Melayu di sekolah rendah, di sekolah ini kan. Jadi antara faktor tersebut ialah sikap murid, kita dapati ada kecuaian murid, kemudian mungkin kurang ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi bagi kita guru lah, para pendidik, rasanya apakah langkah terbaik yang strategik yang sepatutnya guru itu ambil bagi mengatasi masalah kesalahan mekanis ini? Mungkin ada idea daripada panel kita, dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Baiklah, untuk soalan yang diajukan oleh Dr. Juwairah, terima kasih Dr. Apakah langkah terbaik yang boleh kita sebagai para pendidik untuk laksanakan untuk mengurangkan kesalahan mekanis dalam penulisan karangan murid ini? Pada pendapat saya, sebab dapatan kajian saya mendapati bahawa faktor sikap murid ini mempengaruhi kesalahan mekanis mereka. Jadi kita sebagai para pendidik perlu menerapkan nilai-nilai positif di dalam diri murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran supaya lebih fokus, supaya lebih banyak memberikan respons. Kerana dapatan kajian saya memang membuktikan bahawa murid yang lebih aktif cenderung untuk melakukan kesalahan yang minimum berbanding dengan murid yang pasif. Murid yang pasif itulah yang tidak tahu, ilmu pengetahuan dia kurang lagi dalam penggunaan mekanis. Jadi kita sebagai pendidik, kita perlu menerapkan sikap-sikap positif dalam kalangan murid. Selain itu, bagi kita sebagai pendidik juga, kita perlu membuat sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis itu sendiri dengan lebih menyeronokkan supaya murid lebih fokus dan juga murid juga akan rasa seronoklah untuk memberi respon dalam kelas kita. Baik, terima kasih Saudari Nur Faika atas pusat ilmu yang sangat baik ya bagi kita kongsikan bersama dengan kita sebagai para pendidik, kerana di tangan kita lah para pendidik yang cemerlang lah yang akan melahirkan murid yang cemerlang. Jadi terima kasih panel kita. Baik, seterusnya pembentangan menerusi saluran ini diteruskan dengan pembentang kelima, iaitu dipersilakan Saudari Nur Faizah Abdul Jabbar dengan ahli kumpulannya yang terdiri daripada Cik Abdul Rashid Jamian, Wan Irni Marlina Saari. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dipersilakan dengan segala hormatnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Faizah Abdul Jabbar mewakili ahli kumpulan akan membentangkan tajuk kajian kami, kertas kerja kami, iaitu analisis tahap pencapaian penulisan karangan bahasa Melayu, murid bukan penutur jati, berpandukan modul terancang. Umum mengetahui bahawa menulis merupakan aktiviti yang amat kompleks, terutamanya apabila melibatkan murid bahasa kedua. Jadi, oleh itu terdapat pelbagai pendekatan, cara, teknik dan kaedah diperkenalkan untuk membolehkan murid ini menulis secara berkesan. Salah satu caranya adalah terhad dengan mengenalkan unsur tema dan rema yang terdapat dalam sistem fungsional linguistik yang diperkenalkan oleh Halliday. Kerana tema dan rema merupakan salah satu alat yang berguna yang mampu membantu murid untuk menilai hasil penulisan mereka, terutamanya yang melibatkan murid bahasa kedua. Dengan ini diharapkan dengan mengaplikasikan teori sistemik ini dalam membangunkan penulisan yang lebih terancang mampu mengurangi masalah dalam
penulisan karangan. Untuk itu, kajian kami ini didasari oleh beberapa kajian lalu yang mempersembahkan pelbagai dapatan yang amat menarik untuk dikupas. Terutamanya kajian-kajian yang berfokuskan kepada kaedah menjana idea karangan yang dilakukan seperti contoh Rubiatun Ibrahim, Hasnah Muhammad yang menjalankan kajian untuk menjana idea dalam penulisan karangan. Selain itu, terdapat juga kajian yang dilakukan berdasarkan teori SFL iaitu yang dijalankan oleh Foley dan juga Farikah. Ada juga kajian-kajian lalu yang meneliti atau menelisik masalah yang berlaku terhadap penulisan karangan murid bahasa kedua. Kajian-kajian lalu ini amat menarik untuk dikupas dan dibincangkan. Kajian ini juga merupakan salah satu punca yang mendasari kami untuk melakukan kajian yang lebih mendalam. Namun begitu, pengkaji terdahulu terutamanya di negara kita kurang melakukan kajian yang membangunkan atau membina modul penulisan karangan bahasa Melayu berasaskan teori. Bertitik tolak daripada isu ini, kumpulan kami akan mengutarakan atau mengetengahkan satu teknik yang dipanggil modul terancang untuk membantu murid bahasa kedua terutamanya dalam membina penulisan karangan melibatkan bahagian isi. Objektif kajian kami dibahagikan kepada dua untuk hari ini, iaitu membanding bezakan pencapaian penulisan karangan murid bukan penutur jati sebelum dan selepas penggunaan modul terancang. Dan yang kedua, kami akan melihat ataupun mengenal pasti pandangan murid bahasa kedua ini terhadap keberkesanan penggunaan modul terancang dalam penulisan karangan. Metodologi kajian kami iaitu kaedah kajian yang digunakan ialah kuasi eksperimental dan juga kaedah tinjauan. Sampel kajian terdiri daripada 60 orang murid dari 3 buah sekolah. Dan juga kami menganalisis dokumen karangan yang dipersembahkan. Keesahan melibatkan 15 soalan yang berskala Likert 5 mata yang diadaptasi dan diubah suara daripada kajian Siti Nurfatin Jamsari dengan nilai alfa Crobat 0.745. Namun dalam kajian ini kami hanya mempersembahkan satu bahagian soalan sahaja dan analisis data dilakukan secara statistik deskriptif dengan ujian pra dan pasca. Berikut merupakan elemen yang membangunkan modul terancang yang diambil dan diubah suara daripada metafungsi bahasa teori sistemik fungsional linguistik oleh Halidi. Jadi dalam elemen yang membangunkan modul ini terbahagi kepada 3 tema utama iaitu additional, interpersonal dan tekstual. Tema-tema ini digembling secara berpadu dan dijadikan modul terancang yang akan dipersembahkan sebentar lagi. Untuk itu kita akan lihat dapatan yang pertama. Untuk dapatan pertama iaitu objektif untuk melihat perbezaan pencapaian sebelum dan selepas modul ini diperkenalkan. Jika kita lihat daripada graf yang dipaparkan, sekolah MJG mempunyai purata markah paling tinggi iaitu 10.35, diikuti dengan sekolah KAT 8.8 dan sekolah TPH 7.5. Jadi secara keseluruhan, jika dilihat daripada skor min bagi ketiga-tiga sekolah tersebut telah meningkat. Berikut merupakan objektif pertama bagi hipotesis kajian kami. Jadi daripada jadual yang dipaparkan, analisis T menunjukkan, ujian T menunjukkan bahawa skor min bagi ujian pra dan dengan ujian pra dengan sisihan piawai 2.973, manakala skor min bagi ujian pasca dengan sisihan piawai 2.325. Peningkatan skor min ini sangat ketara. Hal ini membuktikan pencapaian murid selepas mengikuti pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul terancang telah menunjukkan peningkatan dan ini bermakna hipotesis diterima. Bagi objektif kedua pula, dipaparkan hanya 5 soalan untuk melihat keberkesanan pandangan murid terhadap modul yang mereka gunakan. Daripada paparan yang dipersembahkan,
dapat dirumuskan bahawa modul ini mudah diterima oleh murid dalam penghasilan isi karangan mereka. Untuk itu, kami persembahkan modul terancang yang diberi nama ASJABAK, iaitu akronim bagi memudahkan guru dan juga murid untuk menggunakannya dalam penulisan karangan. Untuk penerangan lanjut, setiap ayat yang berada di dalam bingkai ini digembeling secara berpadu berdasarkan teori sistemik fungsional oleh Halide. Jadi, pemula ayat ataupun dikenali sebagai rema membantu murid menulis secara koheren dan juga berkesan di samping memudahkan mereka untuk menjana idea. Berikut merupakan penulisan karangan daripada salah satu contoh karangan murid sebelum dan selepas modul terancang diperkenalkan. Jika kita lihat di sebelah kiri saya merupakan penulisan karangan murid sebelum modul diperkenalkan. Manakala di sebelah kanan saya merupakan penulisan karangan murid yang telah berlaku perubahan yang amat ketara dari segi jumlah dan juga binaan ayat. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa secara amnya terdapat banyak kaedah penulisan karangan yang dicipta oleh guru-guru di dunia. Namun, tiada satu kaedah pun yang kita boleh katakan adalah yang terbaik. Hanya guru ataupun tenaga pengajar yang mengenali muridnya. Oleh itu, usaha yang berterusan untuk menginovasikan teknik penulisan berlandaskan teori amat perlu dilakukan dari semasa ke semasa sebagai cara untuk menambah baik kaedah PDP guru-guru. Oleh itu, diharapkan modul terancang ataupun ASJABAK yang diperkenalkan ini mampu memberikan lebih pilihan kepada guru dan juga murid untuk menulis secara berkualiti. Sekian, terima kasih daripada kami. Wassalam. Baik, terima kasih kepada saudari pembentang tadi. Ya, kita ketahui bukan mudah ya kita untuk merancang satu bahan pengajaran dan pembelajaran bagi penutur bukan jati kita. Jadi di sini pihak pembentang telah mengutarakan modul terancang yang kita lihat tadi sangat berkesan ya dalam PDP pengajaran guru, dan kita dapat melihat banyaklah peningkatan dari segi penguasaan PDP murid-murid. Jadi tahniah kepada kumpulan ini atas penyelidikan ilmiah yang dikemukakan. Baik, kita buka sesi soal jawab kepada para peserta kita sekiranya ada. Baik ya, para mungkin ahli panel dapat berkongsi ataupun daripada kajian yang telah dilaksanakan ini mungkin ada ingin mengusulkan usaha-usaha ataupun cadangan-cadangan usaha yang sepatutnya lah kita para pendidik laksanakan dalam memberi laluan yang lebih berkesan kepada kejayaan kepada penutur jati kita ini dalam tahap penguasaan karangan dalam bahasa Melayu. Mungkin pihak panel ada cadangan yang boleh kita kongsikan bersama di sini. Dipersilakan ahli panel. Baik, terima kasih Doktor atas soalan dan juga terima kasih kepada pengurusi lah. Saya merupakan wakil lah dan juga ada ahli saya dalam ni rasanya semuanya ada, terutama sifu saya lah Prof Abdul Rashid Jamiah. Mungkin Prof akan tambah 1-2 bahan lah. Jadi saya nak berkongsi dalam mengajarkan penulisan karangan untuk murid bahasa kedua ni, yang paling utama adalah latih tubi dan juga teknik yang kita hendak persembahkan itu mestilah bersistem ataupun berstruktur. Kerana kita mengetahui bahawa murid bahasa kedua ni penguasaan kosakatanya tidaklah banyak seperti murid bahasa pertama. Jadi daripada kajian dan juga pengalaman saya lah sebagai guru di sekolah menengah kebangsaan jenis Katolik lah, sekolah Cina semua. Jadi cara pertama yang saya lakukan adalah latih tubi yang bersistematik. Latih tubi tu mesti berfokus, tidak boleh sekejap kita kata kita guna teknik A, sekejap teknik B.
Jadi jika kita pegang satu teknik itu sebab kita yang kenal murid kita bagaimana. Jadi untuk membinanya itu sebenarnya bergantung pada guru itu dengan murid pelajar tu. Jadi setiap kelas itu adalah berbeza tahap penguasaannya. Kekreatifan guru, kebijaksanaan guru dan juga hubungan guru dengan murid tu masih akrab. Yang itu saya lihatlah antara faktor yang sangat sebenarnya membantu murid bahasa kedua ni untuk minat bahasa Melayu juga, tak kisahlah bahasa apa yang lain, untuk menguasai sesuatu subjek itu. Selain daripada kita meningkatkan diri kita dengan teknik pengajaran, formula dan juga kaedah-kaedah lain lah yang ada di negara kita. Okay, mungkin Prof ada nak tambah sedikit, Prof? Ya, dipersilakan Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tahniah Dr. Faizah. Baik, dalam kita menyampaikan ilmu terutama kemahiran bahasa Melayu ini, kita perlu ingat bahawa perbezaan antara penutur natif dengan penutur bukan natif dia ada beza. Terutama dari segi kemahiran lisan, baca dan tulis, ya. Dalam konteks ini kita perlu tahu bahawa tahap murid-murid kita itu perlu berdasarkan pada persekitaran, ya. Jadi guru perlu arif dari segi faktor-faktor pembeli ubah yang memberi impak kepada pembelajaran, pemahaman murid-murid kita. Saya pernah menyertai satu kajian menunjukkan bahawa bahan bantu mengajar juga adalah sangat penting. Di sinilah peranan bagaimana guru dapat mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan. Di sini bila ada satu modul ataupun ada satu bahan yang menyeronokkan, insyaAllah murid-murid kita akan belajar dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Profesor Abdul Rashid Jamian dan juga Dr. Nur Faizah tadi atas perkongsian kita pada petang ini, ya. Sangat bermakna dan sangat bermanfaat lah bagi kita para pendidik dalam perkongsian idea ini. Jadi terima kasih kepada pembentang. Baik, para hadirin sekalian, kita teruskan lagi pembentangan kita dengan menjemput pembentang yang ke-6 dengan tajuk amalan penggunaan modul permainan peribahasa ID terhadap kemahiran mengarang bahasa Melayu murid sekolah rendah di Negeri Selangor. Jadi dipersilakan Saudara Suraidi bin Hassan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suraidi bin Hassan dari Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Pada hari ini, saya akan membentangkan sebuah kajian ilmiah yang bertajuk Amalan Penggunaan Modul Permainan Peribahasa ADI terhadap Kemahiran Mengarang Bahasa Melayu Murid Sekolah Kebangsaan di Negeri Selangor, Malaysia. Baiklah, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apakah maksud peribahasa. Menurut Sabah, peribahasa mengandungi nilai kebenaran, kosakatanya bijaksana dengan susunan kata-kata pendek tetapi pemaknaan yang sungguh luas dan sedap didengar. Hal ini dipersetujui oleh Muhammad Saleh yang menyatakan bahawa peribahasa dituturkan oleh kelompok masyarakat ini sehari-hari hingga menjadi turun-temurun. Malahan tidak mahiran kurikulum dan pentadsiran di SKP Bahasa Melayu tahun 5 menyatakan pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah, kepribadian dan nilai murni masyarakat yang berbilang kaum. Dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5 terbitan terkini, terdapat lebih 80 patah perkataan yang terdiri daripada simpulan bahasa, pepatah, perumpamaan, perbandingan semacam, bidalan dan kata-kata azimat. Kita beralih kepada modul permainan peribahasa ADI. Modul ini dibina bertujuan membantu murid meningkatkan kemahiran mengarang bahasa Melayu. Dalam modul ini dilengkapi 4 sesi kemahiran mengarang secara berperingkat-peringkat, bermula daripada peringkat pendahuluan, peringkat isi, peringkat penutup dan pemurnian karangan. Dalam modul ini juga terdapat 30 set cari perkataan tersembunyi, 16 set teka silang kata, 4 set teka-teki dan 4 set tetangga ayat yang mana semua murid boleh menggunakan modul ini walaupun berpencapaian lemah, sederhana ataupun berpencapaian cemerlang. Kerana modul ini dibangunkan untuk melahirkan murid yang menguasai kemahiran abad ke-21 ataupun lebih dikenali sebagai hebat. Kita beralih kepada pernyataan masalah. Secara umum,
Azhar Abdul Wahab, Amira Ahmad, Siti Aisyah Muhammad Arif 2015 menyatakan fungsi peribahasa dalam pertuturan dan penulisan kian dianaktiri. Hal ini dipersetujui oleh Julaina Nopiah, Nur Hashimah Jalaluddin dan Junaidi Kasdan pada tahun 2017 yang mengatakan peribahasa tidak lagi diminati dan disanjungi oleh generasi muda. Buktinya, 60% remaja Malaysia tidak dapat memahami dan menguasai peribahasa dengan baik. Ini dapatan 10 tahun yang lepas. Dapatan terkini oleh Siti Humairah Abdul Rahman dan Nora Azian Nahar menyatakan generasi muda kurang memahami pemaknaan maksud tersurat dan tersirat dalam peribahasa Melayu. Dalam konteks murid sekolah rendah, Muhammad Rizwan Muhammad Nasir dan Mary Fatimah Subit menyatakan murid dilihat tidak berminat untuk mempelajari topik peribahasa kerana kesukaran menentukan makna yang tersirat. Malahan aplikasi peribahasa sedia ada tidak mampu membantu murid memahami maksud peribahasa. Permasalahan ini yang menyebabkan proses kemahiran mengarang terganggu. Dalam kajian ilmiah ini, terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, menjelaskan pencapaian kemahiran mengarang murid sebelum dan selepas rawatan. Yang kedua, menghuraikan penggunaan kepelbagaian jenis peribahasa dalam karangan murid sebelum dan selepas rawatan. Manakala yang ketiga, menghuraikan aspek seni bahasa dalam struktur ayat yang dramatis dalam karangan murid sebelum dan selepas rawatan. Kita beralih kepada metodologi kajian. Kajian ini menggunakan 3 bentuk kuasi eksperimen. Responden kajian terdiri daripada 35 orang murid, iaitu 15 orang murid lelaki dan 20 orang murid perempuan. Prosedur pengumpulan data, prajurit ujian, rawatan dan pasca ujian. Instrumen yang kita gunakan adalah untuk pra-ujian dan pasca ujian adalah sama, iaitu murid diberikan kertas ujian penulisan yang mana terdapat 2 soalan, murid hanya perlu menjawab 1 soalan sahaja. Masa yang diperuntukkan adalah 35 minit, panjang karangan antara 80 hingga 120 patah perkataan. Manakala untuk sesi rawatan, berlangsung selama 4 minggu menggunakan modul permainan peribahasa ADI. Terdapat 12 kali sesi rawatan, yang mana setiap sesi rawatan memerlukan 60 minit dan jumlah keseluruhan adalah 720 minit. Kita beralih kepada daftar kajian. Objektif pertama, menjelaskan pencapaian kemahiran mengarang murid sebelum dan selepas rawatan. Jika kita lihat, skor min untuk pra-ujian adalah 18.31 dengan sisihan piawai 0.993. Manakala pasca ujian, skor min adalah 21.09 dengan sisihan piawai adalah 0.919. Perbezaan sebanyak 2.78 menunjukkan berlaku pencapaian kemahiran mengarang murid sebelum dan selepas rawatan diadakan. Kita beralih kepada objektif yang kedua, menghuraikan penggunaan kepelbagaian jenis peribahasa dalam karangan murid sebelum dan selepas rawatan. Sebelum sesi rawatan dibuat, hanya 5 orang murid menggunakan peribahasa dengan jumlah peribahasa terkumpul adalah 7. Berbanding, semua murid menggunakan peribahasa dengan jumlah peribahasa terkumpul sebanyak 142 peribahasa, iaitu terdiri daripada 72 simpulan bahasa, 1 perbandingan, 35 pepatah, 16 perumpamaan dan 18 kata-kata hikmat. Kita beralih kepada sesi perbincangan. Pencapaian kemahiran mengarang murid sebelum rawatan. Sebelum rawatan, hanya 5 orang murid sahaja yang menggunakan peribahasa. Ini adalah murid-muridnya, iaitu murid P02, murid P07, murid P09, murid P13 dan murid L06. Kita lihat contoh karangan murid P02 sebelum rawatan. Selain itu, cuaca di sana sepoi-sepoi bahasa, tidak terlalu sejuk berbanding negara Eropah yang lain. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, saya lebih menyayangi negara Malaysia yang tercinta. Ini adalah contoh karangan murid sebelum rawatan. Manakala selepas rawatan, pencapaian ini berjaya diperbaiki apabila peningkatan skor min sebanyak 2.78 ataupun sisihan piawai 0.074. Sisihan piawai ini semakin mengecil bermaksud
jurang keupayaan antara murid menggunakan peribahasa semakin rapat, iaitu kebanyakan murid hampir menguasai penggunaan peribahasa dalam karangan walaupun belum menyeluruh. Baiklah, kita beralih kepada objektif yang kedua, dapatan perbincangan penggunaan kepelbagaian jenis peribahasa. Ada dua contoh di sini, iaitu murid P02 dan murid P13. Kita lihat contoh untuk murid P13. Walaupun tanah air kita adalah yang terbaik, tetapi tidak salah untuk pergi ke negara orang. Saya tetap berpegang teguh di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Semoga impian saya untuk melancong ke Korea Selatan selepas pandemik COVID-19 berakhir termakbul. Murid P13 dan murid P02 ini menggunakan 3 peribahasa dalam satu perenggan. Terdapat kepelbagaian peribahasa dalam satu perenggan. Contohnya murid P13, tanah air, itu adalah simpulan bahasa. Negara orang juga adalah simpulan bahasa. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu juga adalah peribahasa. Baik, kita lihat pelbagaian jenis peribahasa dalam karangan murid selepas rawatan. Ini adalah contoh karangan murid yang mendapat markah paling tinggi, iaitu sebanyak 24/25 markah, murid L06. Berat sama dipikul, ringan sama dicinjing, kata Muaz Naufal kepada rakannya dengan sikap merendah diri. Dalam ayat pertama sahaja, murid telah menggunakan 2 peribahasa. Dan juga perenggan yang seterusnya. Murid menggunakan perkataan anak yatim, dengan tulang dan terang bah lilin. Kita lihat kepada objektif ketiga, pengaruh aspek seni bahasa dalam struktur ayat yang gramatis selepas rawatan. Murid P05. Dia tersenyum puas dengan kejayaan yang diperoleh. Walaupun hidupnya terumbang-ambing bagai layang-layang terputus tali selepas pemergian arwah ayah, dia tidak pernah mengenal erti putus asa. Masa itu emas. Dia tidak pernah sesekali membazirkan masa dengan membuat perkara yang tidak berfaedah. Murid P05 ini telah menggunakan peribahasa yang sangat hebat yang tidak terdapat dalam modul. Manakala nilai-nilai murni dalam perenggan penutup dapat dilihat dalam pada murid L03, murid L08 dan murid P01. Kita lihat contoh untuk murid L03. Saya kekal positif berada di rumah kerana bahaya COVID-19 lebih membimbangkan. Murid L08, kita seharusnya bersyukur kerana masih terselamat daripada jangkitan virus tersebut. Murid P01, ayah berjanji untuk membawa kami sekeluarga bercuti jika semuanya telah selamat. Ketiga-tiga karangan, ketiga-tiga murid ini memasukkan nilai-nilai murni dalam perenggan penutup. Baiklah, sebagai kesimpulan, amalan penggunaan modul permainan peribahasa adi telah berjaya terbukti meningkatkan kemahiran mengarang bahasa Melayu murid tahun 5 sekolah kebangsaan. Modul ini seharusnya diperluaskan secara lebih meluas untuk semua pendidik di Malaysia. Amalan penggunaan modul permainan peribahasa adi ini memberi ruang dan peluang kepada murid untuk lebih menyayangi khazanah warisan bangsa Melayu. Itu sahaja untuk pembentangan saya pada hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Suradi bin Hassan atas pembentangan beliau tadi yang mengetengahkan realiti sebenarnya yang berlaku dalam dunia pendidikan kita pada hari ini, di mana murid-murid kita kurang menghargai, kurang minat dengan peribahasa yang dipaparkan, yang dijelaskan oleh para guru kita, ya. Jadi itu realiti sebenarnya yang kita kena hadapi daripada para guru kita. Jadi adakah kemungkinan langkah-langkah yang boleh kita perbaiki, kita ketengahkan atau kita implementasikan dari segi pedagoginya oleh para guru, mungkin dari segi teknik, strategi, pendekatan, supaya boleh menarik minat murid kita ni ke arah menghayati peribahasa secara lebih khusus. Seterusnya dalam penyampaian PDP yang berjaya daripada guru kita. Mungkin ada idea yang kita boleh kongsikan bersama. Saudara Suradi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknikal, suara hilang. Mungkin Saudara Suradi boleh onkan mikrofon.
Minta maaf Doktor. Okey, silakan. Okey. Okay. Kita menggunakan kepelbagaian pendekatan pengajaran yang berbeza. Contohnya saya mengetengahkan modul permainan peribahasa yang mana di dalam modul tersebut terdapat kepelbagaian permainan yang merangkumi semua jenis peribahasa. Simpulan bahasa, pepatah, perumpamaan, dan modul tersebut sekarang ini sedang mendapat pengesahan daripada pakar di Malaysia sebelum diimplementasikan insya-Allah suatu hari nanti. Kemudian guru juga boleh menggunakan pendekatan yang lebih digital sesuai dengan zaman COVID-19 sekarang ini. Seterusnya boleh juga menggunakan modul tersebut dalam lebih fleksibel. Contohnya bercerita, bersyair, bersajak tetapi masih lagi mengekalkan elemen peribahasa. Itu sahaja cadangan ataupun langkah terbaik yang boleh digunakan oleh guru-guru di Malaysia mengenai peribahasa. Terima kasih Doktor. Terima kasih panel saudara Suradi Hassan atas cadangan idea yang mungkin kita boleh kongsikan bersama, cadangan yang sangat baik untuk kita para pendidik ya, supaya khazanah bangsa kita peribahasa ini tidak luput di telan zaman. Okay, jadi sama-samalah kita menghayati penggunaan peribahasa ini dalam pengajaran kita di sekolah. Baik, para hadirin sekalian, terima kasih ya saudara Suradi Hasan atas perbincangan tadi. Baik, seterusnya para hadirin, sampailah kita ke penghujungnya. Serasa masa terlalu singkat untuk berdetik buat kita ya. Baik, sampai kita ke penghujung pembentangan dengan pembentang yang ketujuh pada petang ini dengan tajuk anggota untuk menstabilkan kertas dalam penguasaan kemahiran menulis mekanis, yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Faris Ashraf bin Muhammad Ridwan dengan ahli panel Dr. Yus Naili binti Saleh. Jadi dipersilakan saudara Muhammad Faris Ashraf. Assalamualaikum dan terima kasih saya ucapkan kepada para penilai dan para hadirin. Saya, Muhammad Faris Ashraf bin Muhammad Ridwan, akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Anggota untuk menstabilkan kertas dalam penguasaan kemahiran menulis mekanis. Dalam konsep kajian ini, anggota bermaksud bahagian tangan yang melibatkan anggota di bahagian jari dan sukar dilihat yang diperlukan untuk menguasai kemahiran menulis mekanis bagi murid-murid tahap 1 di sekolah rendah. Penguasaan pula ialah boleh itu menguasai sesuatu yang diajarkan. Dalam kajian ini, penguasaan ialah kecakapan murid dalam menghasilkan tulisan yang kemas bagi menguasai kemahiran menulis mekanis terhadap murid-murid tahap 1 di sekolah rendah. Dalam kajian ini, kemahiran pula bermaksud peringkat awal kemahiran menulis yang melibatkan amalan menulis dengan betul bagi membantu murid-murid tahap 1 di sekolah rendah menguasai kemahiran menulis mekanis. Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, khususnya kepada guru-guru, kita sering berbagai bentuk tulisan murid kita. Ada yang kemas, tetapi kebanyakannya kita melihat tulisan yang kurang kemas. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tertanya, apakah faktor yang menyebabkan perkara itu berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu faktor perkara itu berlaku adalah disebabkan semasa menulis, murid tidak menstabilkan kertas. Kenyataan ini telah disebut oleh beberapa pengkaji sebagaimana yang dipaparkan. Untuk kita memahami apakah perkara yang berlaku kepada murid kita dalam menstabilkan kertas semasa menulis, maka kajian ini telah dijalankan. Untuk itu, kajian ini meneroka motor halus dalam penguasaan kemahiran menulis mekanis kelas perdana tahap 1. Mengapa murid tahap 1 ini dipilih? Perkara ini saya akan kupaskan apabila kita berada dalam metodologi kajian. Selari dengan tujuan kajian ini, maka objektif kajian ini seperti mana yang telah dipaparkan. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi tuan-tuan dan puan-puan telah dinyatakan bahawa kajian ini
murid kelas perdana tahap 1. Maka, kerangka konseptual kajian ini adalah seperti yang terdapat dalam paparan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita melaksanakan kajian ini iaitu meneroka, maka reka bentuk yang tepat dengan kajian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan sudah tentu, kajian lapanganlah yang paling sesuai. Tadi saya ada nyatakan mengapakah murid tahap 1 yang dipilih. Tuan-tuan dan puan-puan, saya memilih murid tahap 1 kerana murid ini sedang melalui proses awal menulis. Maka, untuk saya mengkaji responden berdasarkan pendekatan kualitatif, saya memilih 3 orang murid kelas perdana di Kuala Lumpur, iaitu sekolah tempat saya berpraktikum dulu. Bagi membantu saya mengkaji dengan lebih baik perkara ini, saya telah menggunakan instrumen kajian Yuznali Saleh 2016 kerana dalam instrumen tersebut telah dipaparkan senarai semak yang membolehkan saya membuat pemerhatian dengan baik. Selain daripada saya membuat kaedah pengumpulan data melalui pemerhatian, saya juga telah menemubual ketiga-tiga responden kajian. Bagi mengetahui bagaimanakah responden mengamalkan anggota untuk menstabilkan kertas serta melihat bagaimanakah responden mengamalkan anggota untuk menstabilkan kertas serta hubung kaitnya dengan keselesaan sewaktu menulis. Setelah saya menemubual, untuk saya memastikan impaknya daripada segala aspek yang berkaitan motor tindakan, saya telah melakukan analisis dokumen, iaitu hasil penulisan bagi menghubung kaitkannya dengan kekemasan dan juga gambar bagi melihat bagaimanakah keadaan tangan sewaktu menulis. Untuk prosedur analisis data kajian, data pemerhatian, data temubual dan data analisis dokumen dianalisis tematik. Ketiga-tiga data kajian kemudian dimasukkan ke dalam perisian MVivo 12. Ini adalah contoh paparan senarai semak yang telah diambil daripada instrumen yang telah dinyatakan tadi. Di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat bagaimanakah berdasarkan instrumen ini saya dapat memerhatikan dengan jelas semua perkara yang ingin dikaji. Bahagian ini merupakan dapatan kajian. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba lihat hasil tulisan menemukan. Daripada hasil tulisan itu, tuan-tuan boleh lihat bahawa ada kalanya dia menulis sedikit ke atas dan ada kalanya dia menulis betul-betul hampir dengan garisan. Mengapa ini terjadi? Tentu itu pertanyaan yang berlaku dalam minda tuan-tuan dan puan-puan. Perkara ini sebenarnya berkait rapat dengan kestabilan kertas. Hal ini terjadi kerana apabila menulis, responden Y tidak menggunakan tangan yang tidak menulis untuk menstabilkan kertas. Responden Y hanya meletakkan tangan kirinya di bawah meja sewaktu menulis. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita fikirkan. Sekiranya murid berkenaan tidak menggunakan sebarang anggota untuk menstabilkan kertas, maka sudah tentu murid berkenaan tidak gemar akan aktiviti menulis. Perkara ini secara tidak langsung akan memberi kesan negatif kepada murid berkenaan sekiranya tidak ditangani dengan kadar yang segera. Kesimpulannya dapat dirumuskan aspek kemahiran motor halus iaitu anggota untuk menstabilkan kertas perlu diberi perhatian serius oleh guru agar murid mampu membentuk kebiasaan menulis yang betul. Kajian ini telah memberi cadangan kepada KPM khususnya bahagian pendidikan guru sebagai pembuat dasar dan juga cadangan kepada guru bahasa Melayu sebagai pelaksana pengajaran dan pembelajaran berkenaan kemahiran menulis di sekolah. Kajian ini turut mencadangkan beberapa kajian lanjutan iaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan responden murid tahap 2. Kajian ini telah memberi implikasi kepada pengetahuan, praktikal, teori dan empirikal.
Berdasarkan kajian ini, guru memperoleh pengetahuan berkenaan anggota yang digunakan untuk mensabitkan kertas dalam penguasaan kemahiran menulis dengan lebih terperinci kerana kebanyakan guru mengetahui amalan menulis yang betul, namun kebanyakan mereka tidak mempraktikkan amalan menulis yang betul. Kajian ini telah memaparkan rajah-rajah berkenaan anggota yang digunakan untuk mensabitkan kertas yang betul. Kajian ini juga telah memaparkan senarai semak komponen motor tindakan bagi membantu guru mempraktikkan amalan menulis yang betul terhadap murid-muridnya. Kajian ini telah mengetengahkan teori pembelajaran Levine 2004 dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbanding kebanyakan kajian lepas menggunakan teori ini dalam pendekatan kuantitatif. Aplikasi teori kemahiran Levine dalam kajian ini membuktikan bahawa teori ini boleh diaplikasikan dalam pendekatan kualitatif. Kajian ini telah melaksanakan kaedah lapangan yang menunjukkan bahawa kajian ini adalah empirikal yang membolehkan maklumat berkenaan anggota yang digunakan untuk mensabitkan kertas dalam penguasaan kemahiran menulis mekanis diperoleh secara terperinci. Sebelum mengakhiri pembentangan ini, saya ingin memetik kata-kata Jim Barry yang merupakan pakar dalam bidang akademik dan terkenal sekitar akhir abad ke-20. Beliau menyatakan bahawa kemahiran melibatkan tangan sangat penting untuk pembelajaran awal kanak-kanak kerana kemahiran ini merupakan kemahiran utama yang perlu dipelajari kanak-kanak sewaktu di awal alam pembelajaran. Justru itu, guru perlu membetulkan kebiasaan menulis mekanis dalam kanak-kanak seawal alam pembelajaran mereka lagi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih saudara Muhammad Faris Ashraf bin Muhammad Ridwan bersama-sama dengan ahli kumpulan Dr. Yusnaili binti Saleh atas perbentangan yang bertajuk anggota untuk menstabilkan kertas dalam penguasaan kemahiran menulis mekanis. Jadi kita tahu tadi itu adalah penguasaan bagi murid normal ya. Jadi mungkin kita ada soalan daripada para peserta. Okey. Soalan mungkin bertanyakan bagaimana pula keadaannya untuk kita memperkenalkan cara ini terhadap murid yang kurang upaya. Ada tak sebarang kaedah ataupun cadangan untuk kita mengupayakan bagi menstabilkan anggota dalam menstabilkan kertas dalam penguasaan kemahiran mekanis menulis mekanis ini bagi murid yang kurang upaya pula. Ada cadangan mungkin daripada saudara pembentang? Okey, terima kasih kepada Dr. Juwairiyah dan selamat petang kepada semua. Okey, berbalik kepada soalan tadi, macam mana kita nak aplikasikan kepada murid kurang upaya. Okey. Kalau dilihat kepada teori motor pembelajaran Levine 2004, ada menyatakan bahawa terdapat 5 aspek yang diperlukan, iaitu berkenaan dengan anggota untuk menstabilkan kertas, cara genggaman pensel, jarak antara hujung jari dan kertas semasa menulis. Okey. Jadi jika kita lihat pada slide ataupun tayangan video tersebut, terdapat senarai semak yang telah dibangunkan oleh Dr. Yusnaili Saleh 2016. Kita boleh aplikasikan kelima-lima konstruk tersebut. Okey, guru-guru boleh mempraktikkan dengan cara macam mana? Dengan cara dia melihat bagaimanakah para murid tersebut untuk membetulkan dan melihat senarai semak tersebut. Seterusnya membetulkan secara langsung semasa murid tersebut menulis. Okey. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Baik, terima kasih saudara Muhammad Faris Ashraf atas perkongsian ilmu yang sangat baik, sangat jelas untuk kita kongsikan bersama ya di sini. Jadi kita lihat bagaimana kita dapat menstabilkan kertas dalam anggota dalam menstabilkan kertas dalam penguasaan kemahiran menulis ini bagi kedua-dua pelajar normal dan juga yang kurang upaya ya. Jadi insya-Allah kita akan dapat
dipraktikkanlah bersama oleh guru-guru dalam alaf pendidikan kita. Jadi kalau ada saranan ataupun idea daripada para peserta dalam sesi ini, kalau ingin kongsikan bersama, dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya ada. Baik, nampak gayanya begitulah ya kita berakhir sudah 7 pembentangan yang pembentangan daripada kajian ilmiah yang dapat kita ketengahkan dalam sesi perkongsian ilmu kita pada petang ini. Jadi diharapkan dapat memberikan faedah bersama dalam menjayakan visi dan misi pendidikan kita dalam alaf terkini bagi menjana kecemerlangan murid kita. Jadi sidang maya yang dimuliakan, umpama berjalan dah sampai ke batas, umpama berkayuh dah sampai ke muara, umpama memanjat dah sampai ke puncak, umpama berlayar sauh di labuh. Dengan pembentangan ke-7 daripada ahli panel kita tadi, maka berakhir sudah sesi pembentangan menerusi saluran pada petang ini. Entah sirih salah sorong, entah salah kata, salah tutur. Terimalah salam, salam santun, salam maaf, salam ampun. Bagi pihak penganjur, kami ingin memohon maaf andai terdapat kekurangan dan kelemahan sepanjang sesi pembentangan ini dijalankan tadi. Kami juga merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua pembentang yang telah memberikan kerjasama yang amat baik semasa pembentangan. Begitu juga dengan para peserta yang menyertai sesi kita pada petang ini. Jadi kepada para peserta semua, jangan lupa untuk tandakan link kehadiran yang seperti dalam paparan kita pada petang ini, dan sehingga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain lembaran. Maaf daripada kami dan terima kasih setinggi-tingginya daripada kami pihak RPG Kampus Bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.